fiqh kita relax, kita sambung tafsir sikit. Kita tafsir. Kita gila-gila lah. Kita gila-gila, kita tafsir. Jadi malam ni kita cuba sentuh, kita cuba baca kitab tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang mana merupakan surah yang kita sentiasa baca dalam solat kita. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. 7 ayat. Dan dia ni adalah surah Makkiyah, surah Mekah, diturunkan di Mekah. Surah Al-Fatihah 7 ayat tu kita tengok. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu ayat juga. Fatihah sahaja Bismillah dikira sebagai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi bismillah tu ayat. Mazhab kita Syafi'i mengatakan bismillah itu ayat. Cuba buka Quran, buka Yasin, tengok. Lepas bismillah nombor 1. Tak ada nombor 1. Tak, anda bawa Yasin, tengok Yasin. Ada nombor 1. Nah, nombor 1 selepas bismillah. Nah, bismillah surah lain tak ada. Surah Fatihah ada 1 belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 1. Maknanya bismillah tu ayat. Tapi kalau mazhab Hanafi dia kata bismillah bukan ayat. Bismillah bukan ayat. Tak, bagi dia Fatihah bermula di alhamdulillah. Tapi ada 7 ayat juga. Dia start di alhamdulillah. Bismillah bukan ayat dia kata. 7 ayat. Yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 juga. Siratal ladzi itu dia bagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Kita dak. Kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Bismillah 1 ayat 7. Sebab itulah kalau kita pergi di Mekah, dia tak baca bismillah. Dia sebenarnya mazhab Syafi'i sahaja yang kena baca bismillah. Syafi'i dengan Hambali tak silap. Ni kena baca bismillah, wajib. Tak baca bismillah tak sah. Auzubillah tu sunat. Syafi'i Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu baru nyaring. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Auzubillah tu perlahan. Bismillah baru nyaring. Sebab bismillah tu dikira Fatihah. Kalau mazhab Hanafi, bismillah tu, auzubillah tu sunat. Bismillah pun sunat juga. Tak payah kuatlah. Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alham baru dia nyaring. Bismillah nak baca boleh tapi perlahan. Auzubillah nak baca tapi perlahan. Kalau mazhab Maliki, auzubillah tak boleh baca, bid'ah. Bismillah tak boleh baca. Maliki Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tak boleh. Auzubillah tak boleh. Sebab dia kata ada hadis Abu Bakar, Umar, dia baca Fatihah start pada alham terus. Tak baca bismillah pun. Dia ambil hadis ni. Kita Syafi'i ambil hadis Nabi mengatakan sesiapa tidak baca bismillah maka tak termasuk dalam Fatihah. Ini khilaf ulama, tak ada masalah lah. Nanti pergi Mekah tak sembahyang masjid pula. Malas sembahyang aku masjid tak baca bismillah. Kuahlah cari masjid di Mekah baca bismillah. Di Mesir tak ada bismillah.
Anak duduk Mesir dulu pergi subuh, tak pernah baca kunut. Balik Mesir kena hafaz mula kunut, tak ingat. Di Mesir tak baca kunut, setengah-setengah masjid dia baca, puas carilah. Kalau Imam Syafi'i dia bacalah. Kadang-kadang tak baca juga. Maknanya ini berkaitan dengan bismillah tadi. Okey, Fatihah ini sebenarnya nama dia banyak. Ada dipanggil Fatihah ini suratul hamd. Surah pujian. Suratul hamdi. Ada juga nama Fatihatul Kitab, pembuka bagi kitab. Ada juga dipanggil Fatihah ini Ummul Kitab, ibu segala kitab. Kitab Injil, Taurat semua Fatihah ibu. Ada panggil Ummul Quran. Quran tu ibu Quran, Fatihah. Ini ada dalil. Ada juga dipanggil Fatihah ini dipanggil surah Asy-Syifa. Surah Syifa ni apa syifa? Ubat. Ubat. Syifa. Satu ketika sahabat. Zaman sahabat ni ada seorang orang gila. Orang gila teruk sangat ni, duk kacau orang. Keluarga dia ikat di tiang tepi masjid. Duk kacau orang sangat. Keluarga dia ikat di tiang. Orang gila ni. Sama sahabat pun ada gila, jangan risaulah. Ikat di tiang tepi masjid. Seorang sahabat tu dia lalu tengok orang gila, dia baca Fatihah. Baca Fatihah dia tiup. Dia pergi masjid. Balik masjid, dia baca Fatihah pula, dia tiup orang gila tu. Lah sembuh penyakit gila tu. Sembuh. Maka keluarga si gila tadi bagi duit, bagi upah ke dia. Ambil lah. Sedikit hadiah ni sebab kamu dah menyembuhkan anak aku hak gila. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah. Aku ada orang bagi duit ni, dia kata ni bagi hadiah. Hadiah apa? Aku saja je sama-sama lalu aku baca Fatihah. Balik baca Fatihah, sembuh penyakit anak dia, dia bagi hadiah ke aku. Boleh ambil Rasulullah? Nabi kata boleh ambil, tak ada masalah. Itu hadiah orang pada kamu. Nak ceritanya Fatihah tadi tu boleh menyembuh penyakit gila. Itulah dia panggil surah Syifa. Jadi kita tak erti nak baca Fatihah pun tak apa. Baca tiup, sapu sikit. Masa demam ke, masa bini tu sakit perut ke apa ke, bacalah. Maknanya Fatihah pun tak apa dah. Dengan niat mudah-mudahan berkat Fatihah tadi dapat menyembuhkan penyakit yang dihidapi oleh sesiapa sahaja dalam tak kira lah. Okey, seterusnya tengok sikit berkaitan dengan Fatihah tadi. Ada juga pendapat ulama. Okey, kita Syafi'i ni Fatihah ni wajib kena baca dalam solat. La solah liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang sesiapa yang sembahyang tidak baca Fatihah. Jadi kita ni kalau 4 rakaat 4 kali baca Fatihah. Setiap rakaat kena baca Fatihah. Walaupun solat fardu, solat jemaah, solat seorang ke, solat makmum ke, imam ke, kena baca Fatihah belaka. Ini mazhab kita Syafi'i. Tidak baca Fatihah tidak sah. Setiap rakaat. Tak kira. Tapi kalau mazhab Hanafi ni tak payah baca kalau makmum. Tengok orang Arab dia sembahyang tak baca. Kita duduk sebelah dia. Tak baca dia ni. Sembahyang apa tak baca? Itu mazhab Hanafi. Hanafi memadai imam baca sahaja. Imam baca, makmum dengar sahaja. Ketika imam baca Fatihah, makmum kena dengar. Ketika imam baca surah, makmum kena dengar. Makmum tak payah baca sebab imam tanggung belaka. Kita naik van imam, dia tanggung belaka. Makan dia, minyak dia, dia belaka. Kalau accident pun mati belaka. Maknanya itu Hanafi, dia kata imam tanggung semua. Kalau Syafi'i kita ni, makmum kena baca juga. Solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke, kena baca makmum. Walaupun dia dengar imam baca, dia kena baca juga. Ini mazhab kita Syafi'i. Kita dah buat ni ikut Syafi'i lah, kena baca.
Tak. Hanafi tak payah. Solat Zuhur ke Asar ke Maghrib ke Isyak ke semua tak payah baca makmum. Kecuali solat seorang di rumah kena baca lah. Kalau berimam, kita makmum tak payah baca. Imam dah baca dah. Dah imam tanggung kita. Okey, bagi mazhab Hambali dengan Maliki, dia kata gini. Dia kata kalau Zuhur dengan Asar kena baca makmum. Sebab tak dengar imam baca. Kalau Maghrib, Isyak, Subuh tak payah baca. Ini 4 mazhab. Nah, 4 mazhab. Hambali dengan Maliki ni dia tengok solat apa. Kalau solat yang baca perlahan, Zuhur dengan Asar tak payah baca. Kena baca dia kata. Tapi kalau baca solat yang baca nyaring, Maghrib, Isyak, Subuh tak payah baca. Tapi kita Syafi'i kena baca, tak kira. Tak kira apa ni solat nyaring ke solat secara sirri, secara senyap. Itu berkaitan dengan perihal solat Fatihah, apa ni surah Fatihah, apa ni berkaitan dengan mukaddimah solat, apa ni surah Al-Fatihah. Tengok secara ringkas berkaitan dengan Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kasihani. Bismillah ni macam tadilah, maknanya Allah ni membuka Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan mentadbir alam. Kita kena ingat Allah ni mentadbir alam dan Allah lah maha memiliki segala-galanya. Ini secara ringkasnya saja. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Itu secara ringkas berkaitan dengan apa ni surah Al-Fatihah. Jadi kita semayang ni kita kena ingat, kita kena jaga surah Fatihah ni. Surah Fatihah ni adalah rukun kena jaga. Yang pertama kena baca dari segi memelihara segala huruf. Start pada bis, ba tu sampai waladdallin, kena jaga semua. Kalau kita tertinggal huruf satu je batal solat kita. Semua huruf ulama mengatakan 141 huruf. Cuba kira. Start pada bismillah, ba sin mim alif lam lam ha, bismillahirrahmanirrahim, 141 huruf. Jikalau tertinggal satu huruf daripadanya atau bertukar huruf seperti sin dengan shin atau sad dengan tha, maka tidak sah bacaan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Kalau kita tengok qari baca Fatihah, ya Allah, jauhlah kita. Dia punya mulut dia tu, dia punya makhraj dia keluar. Kita baca secara yang kita belajar sahaja, tak kiralah jadi betul. Betul tajwid dan betul makhraj dia. Betul makhraj dia. Yang seterusnya kita kena memelihara segala tasydid. Tasydid ni dia panggil apa ni, sabdu. Sabdu ni bahaya, sabdu ni kena jaga. Sabdu ulama mengatakan dalam Fatihah itu ada 14 sabdu. Yang pertama bismillah. Bismillah. Jangan bismillah, bismillah. Bismillah. Tak satu. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Him ni kena him. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Haim bukan haim. Ha bawah him. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Oh, nak bagi sedap. Haim. Haim tu ha alif ya haim. Dia kena him. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, yang keempat, alhamdulillah. Itu pun sabdu juga tu. Alhamdulillah. Nah, yang keempat, alhamdulillah. Yang kelima, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabb. Dia sabdu ni sebenarnya dia dua huruf. Rabbil, baba, rabb mati, bil bawah. Rabbil. Tak macam kita tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia dua huruf tu. Kita tabbat yada abi lahabin wa tabb. Salah. Nah, dia bukan qalqalah tu, dia sabdu. Wa tabb. Nah, okey, seterusnya yang kelima, yang keenam, Ar-Rahman. Lagi Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, 7 situ. Maliki yaumiddin. Itu pun sabdu juga. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Salah. Sabdu ni hak banyak salah ni. 14 sabdu kena jaga. Maliki yaumiddin. Itu tak pergi kepada dia punya maksud makna lagi tu. Dah, maliki yaumiddin. Seterusnya ni ramai salah. Iyyaka na'budu. Kena ada sabdu. Iyyaka na'budu. Hanya engkau kami sembah. Iyyaka na'budu. Kalau kita buang sabdu iyyaka na'budu, jadi maksud lain. Ada kata api. Nah, hanya api kami sembah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Dah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu lagi tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ke-10. Nah, lepas tu ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Sabdu juga. Nah, ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi sabdu lagi tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdah. Sabdu tu. Waladdah. Ada satu lagi belakang tu. Waladdallin. Ada satu lagi. Situ 2. Jadi semuanya 14 sabdu kita kena jaga ketika kita baca surah Al-Fatihah. Nah, balik cuba baca, cuba test sikit. Betulkan sabdu kita, takut-takut kita tak cukup 14 tadi. Nah, biasa kita tertinggal sabdu-sabdu menyebabkan salahlah apa Fatihah kita. Yang ketiga, ulama mengatakan kena jaga pula segala baris. Siratal ladzina an'amta alaihim. Arak ni kadang-kadang baris berubah, makna berubah juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzi, jalan yang engkau beri nikmat. Nah, an'amta engkau, ta tu engkau. An'amta alaihim, beri nikmat kepada mereka. Kita ubah siratal ladzina an'amtu alaihim. Ta ubah pada tu, habis makna. An'amtu alaihim. Siratal ladzina an'amtu alaihim, tu saya. Ta engkau. Ta tu Allah beri nikmat. Tu saya beri nikmat pula. Jalan yang saya beri nikmat kepada mereka. Oh, hebat dah saya beri nikmat. Dia kena an'amta alaihim. Ini berkaitan dengan baris, kita kena jaga. Ataupun an'amti alaihim. Arak ni tati tu makna berubah. Ta tu anta, ti tu anti. Tu ana. Ana tu. Seterusnya di antara syarat nak bagi sah Fatihah kita, dia kena tertib bacaan. Jangan baca lentang pukang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin. Lentang pukang. Cukup 7. Tapi balik lentang pukang. Tak sah sembahyang kita. Dia kena ikut tertib dia.
Muallak lepas tu ikut tertib. Dan jangan berhenti lama. Dia panggil muallak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Relax lama. Sambung pula. Ar-Rah tak boleh lah. Kena start bismillah semula. Kalau kita berhenti lama, dia panggil dah putus dia punya muallak, kita kena start bismillah semula. Tak siratal ladzina an'amta alaihim. Lama berhenti. Kena start bismillah semula. Kecuali kita tu ada tak benda yang tak sengaja. Tengah-tengah ihdinas siratal mustaqim. Action bersih. Tak apa. Tak ataupun batuk. Tak apa. Kalau saja aja. Tak ada setengah orang dia baca Fatihah sekejap dia berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat ke bini dia di rumah. Lepas tu maka kena start bismillah semula. Tak, dia lama sangat dah. Tak, putus muallak dia panggil. Jadi kita kena sambung terus. Tak, dia punya muallak Fatihah tu, tak, jangan kita tak berhenti lama sangat. Tak. Yang keenam, jangan diajari oleh orang. Tak ada kita semayang orang ajar dak. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah ajar. Ihdinas siratal ihdinas ajar. Batal solat lagu tu. Nah, kita kena baca dengan kehendak kita sendiri. Kita buka kesek ke, ikut dia bismillahirrahmanirrahim. Dengar dia, ikut. Tak, kita kena kehendak kita sendiri. Dah. Lepas tu kena memperdengarkan diri kita sendiri, kena dengar. Baca dalam semayang ni kena buka mulut tu. Tak buka mulut dia tak bunyi. Jangan kuat sangat, sedang-sedang. Setakat kita seorang cukuplah. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau tak buka mulut, tak dengar. Baca Fatihah tapi tak buka mulut. Tak dengar. Nah, syarat sah semayang Fatihah kita kena dengar. Rukun kauli kena dengar. Tak, kena dengar. Jangan kuat sangat. Setengah orang tu lebih pada imam. Baca Fatihah. Duk ujung tu dengar. Nah, maknanya jangan kita kuat sangat, tapi jangan kita sampai tak dengar diri kita sendiri. Ingat Yang seterusnya dibaca dalam keadaan qiyam. Ni pun ramai juga. Jikalau dibaca ketika bangkit daripada sujud, belum lagi berdiri betul, atau pada turun rokok dengan sengaja, maka batal solat dia. Ada buat gitu. Nak kita buat sikit contoh. Nak kita sujud. Tak, kita sujud ni sujud sekejap. Allah, bangkit sujud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak beri lagi bismillah dah. Ini batal solat. Tak. Tahiyat. Tahiyat tak awal kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman tu. Qiyam tu Ar-Rahman tu. Batal solat dia. Dia nak sini Ustaz. Saya berdiri. Ini belum lagi elok ni. Allah. Macam mana tu? Tak, Fatihah ni kita ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun rokok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Habis dulu. Waladdallin. Amin. Waladdallin. Fatihah dan qiyam. Nah, tadi takbir. Allahu Akbar gitu. Tak, takbir itu sama juga. Allahu Akbar. Nah. Ini Fatihahnya. Fatihah kena qiyam. Nah, Fatihah kena qiyam. Biasa masa sujud dah, nak bangkit tu ataupun rukuk. Nah, waladdallin. Amin. Maknanya kalau boleh qiyam. Fatihah ni tak, ataupun kita nak mula, kita ke belakang, kita kena nak masa qiyam. Nak masa qiyam. Takbir pun sama, takbir kena qiyam juga. Kalau kita nak takbir, nak nampak imam rokok, Allahu Akbar. Takbir qiyam dulu, Allahu Akbar baru rokok. Fatihah pun sama, dah takut-takut batal solat kita. Dah, jangan kita sengaja. Jadi begitulah secara ringkas kita cuba sentuh malam ni berkaitan dengan bacaan Fatihah.
Yang mana banyak benda-benda yang berkaitan dengan Fatihah dalam solat khususnya kita kena jaga. Dan yang penting sekali kita kena jaga dari segi bacaan tadi. Sebab Fatihah ini dipanggil rukun kauli. Rukun kauli kita kena baca tadi. Yang pertama berkaitan dengan huruf-huruf dia, baris-baris dia, tasydid dia, lepas tu dia punya muallaq dia. Mana yang kena jaga, insya-Allah solat kita akan betul bila Fatihah kita betul. Jangan niat selain baca Fatihah, niat lain. Niat kerana Allah ataupun niat mengerjakan solat. Kalau tidak habis solat kita. Ada soalan nak tanya? Isyak lah. Katanya tu kan,